ingin saya petik di sini, ambil kesempatan kuliah yang kita selalu bawa tentang kisah mukjizat baginda Nabi SAW. Satu kisah yang luar biasa. Memanglah bila sebut mukjizat ni, peristiwa luar biasa lah. Peristiwa luar biasa ni maksudnya yang tak masuk akal, tak logik. Cerita tak logik, cerita tak masuk akal. Jangan pula tuan-tuan petikai, apa cerita tak logik, tak boleh fikir, tak betul lah tu. Tak, memang perkara mukjizat khariqul lil adah. Benda yang bercanggah dengan adat kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'a wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashid umurina wa'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi ومغفرة ورضوان وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin sidang Jumaat rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari yang mulia ini dan merupakan Jumaat yang terakhir kita sebelum melangkah di bulan yang mulia Ramadan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita keberkatan seperti mana yang sering diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi amalan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, di mana keberkatan ini satu benda yang sangat penting. Tidak akan berjaya dalam hidup jika tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan yang kita cari bukanlah kejayaan puji-pujian manusia. Bukanlah kejayaan pada pandangan makhluk, tetapi yang kita cari adalah kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita cari juga adalah kejayaan di akhirat lebih utama. Ada orang yang berjaya dalam hidup dunianya, dan dia jugalah orang yang berjaya dalam hidup akhiratnya. Ini orang yang sangat beruntung. Hidup dunia pun selesa, senang, penuh dengan kebahagiaan, kejayaan. Dan di akhirat pun dengan nikmat syurga yang berkekalan. Ini orang yang paling bertuah, paling beruntung. Dunia akhirat dia berjaya. Dan ada orang pula di dunianya hidup dengan kesusahan, kesempitan, tidak mendapat kejayaan yang dia inginkan. Berapa kali dia ingin suatu benda tapi tak dapat. Tapi di akhirat dia adalah orang yang berjaya. Mana tidak, ujian yang Allah beri kepada dunia dia, tak dapat itu, tak dapat ini, dia bersabar, dia mengharapkan balasan Allah, dia mengharapkan pahala Allah, dia tetap tenang walaupun tak berjaya dalam hidup dunianya. Tapi di akhirat dia di kalangan orang yang ahli syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala yang paling lengkap kepada orang yang sabar hidup dunia dulu tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab.
Ini juga orang yang berjaya dan untung. Walaupun hidup dunia tak sukses, tak baik, tak bagus, tetapi di akhirat dia baik, dia bagus, dia berjaya. Dua golongan lagi yang kita minta jauh daripadanya. Ada yang golongan yang ketiga yang kita sebut, iaitu orang hidup di dunia penuh dengan kemewahan, kejayaan, segala macam dia nak semua dapat. Senang lenang dia, tak pernah hidup susah. Tapi di akhirat penuh dengan azab, penuh dengan siksaan. Umpama musuh Allah utama yang disebut dalam Al-Quran, iaitu Fir'aun laknatullah dan seangkatan dengannya. Qarun, Haman, orang yang berjaya dalam hidup dunia, tapi di akhirat diazab. Golongan yang ketiga, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripadanya. Dan golongan yang keempat yang lebih parah, yang lebih teruk hidup mereka di dunia dengan penuh kesusahan, dengan penuh kesempitan, dengan penuh mungkin ditindas, dizalimi. Di akhirat pula dikenakan azab wal-iyadzabillah. Ini lebih parah. Maka kedua golongan ini kita tak nak. Sebolehnya kita mintalah yang pertama seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurnialah pada kami di dunia ini baik, berjaya, senang, mewah, hidup senang, lenang dan sebagainya. Dan di akhirat pun penuh dengan kejayaan, kebahagiaan yang berkekalan. Ini yang kita minta. Mudah-mudahan kita di kalangannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak salah juga, sebab itu kita tidak boleh memandang hina kepada sesiapa yang diberi ujian oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia. Mungkin dengan ujiannya dia tidak dapat kejayaan, tidak ada gangguan, dia ada gangguan dan ditindas di dunia, tetapi di akhirat dia orang yang berjaya. Maka inilah yang dicontohi oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dunia mereka tak kesemua orang yang hidup dengan senang lenang, tetapi mereka lah orang yang paling hebat dalam kehidupan akhirat. Maka yang paling kita idamkan adalah natijah, keputusan yang paling akhir, iaitu di akhirat nanti. Yang tu yang kita nak berjaya seboleh-bolehnya, dan juga sebolehnya di dunia juga kita nak berjaya. Maka Allah beri peluang kepada kita dalam kehidupan dunia, kita bersyukur. Di mana tuan-tuan pada hari ini, Masya Allah, dipilih oleh Allah untuk masuk dalam masjid. Ini peluang kebaikan. Sebenarnya bila Allah sayang pada seorang hamba, sayang Allah itu bukan dalam bentuk dia dapat harta banyak semata-mata. Mungkin itu bentuk sayang Allah, tapi mungkin juga itu bentuk kebencian Allah. Seperti Allah beri kemewahan dunia kepada musuh Allah. Dia mewah, hidup senang lenang, tapi dia musuh Allah. Allah bagi juga. Dalam hal dunia, dalam hal harta dunia, Allah tak kedekut. Orang nentang Allah pun, lawan Allah pun, dia tetap bagi. Tetap dapat makan, tetap dapat kemewahan, tetap dapat kesenangan. Walaupun dia menentang Allah, walaupun dia kufur syirik pada Allah Ta'ala, Allah boleh bagi. Tetapi dalam hal kebaikan, taufik Allah dalam hal kebaikan, nak dorong kepada tempat yang baik, peluang yang baik, Allah buka peluang hanya kepada orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tapi berapa ramai orang yang ada peluang, tapi dia mensia-siakan peluang. Berapa ramai orang yang diberi peluang untuk solat Jumaat, tapi dia mensia-siakan peluang. Datang untuk menghapuskan dosa, tapi dia menambahkan dosa lagi pula. Maka kita jaga adab-adab ketika kita berada dalam masjid. Allah bagi peluang, hargai peluang tersebut. Termasuk peluang yang paling besar yang akan kita hadapinya, iaitu peluang di bulan Ramadan. Lagi beberapa hari lagi untuk kita menghadapi Ramadan. Ini satu peluang yang besar. Maka sekarang ni kita minta, ya Allah, bagilah aku peluang untuk dapat Ramadan, masuk dalam Ramadan, masuk dalam Ramadan. Walaupun katalah hari ini hari terakhir Syaban, besoknya satu Ramadan pun, masih kita kena minta, ya Allah, bagi aku peluang untuk Ramadan, bagi aku peluang untuk Ramadan. Kenapa? Tak tahu. Ajal kita ni mungkin satu saat sebelum azan maghrib nak masuk Ramadan dah, mungkin diambil oleh Allah Ta'ala, tak ada peluang. Kena minta. Maka orang yang bersungguh-sungguh minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah pasti Allah akan izinkan. Walaupun dia tidak ada peluang, contohnya dia meninggal dunia sebelum masuknya waktu Ramadan,
satu Ramadan, tapi kerana dia minta dah sungguh-sungguh, niat dia nak masuk Ramadan, Allah dah bayar siap-siap dah. Kerana kesungguhannya, kerana ta'zimnya, pengagungannya kepada Ramadan. Masya-Allah. Sehingga Nabi sentiasa meminta-minta untuk menghadapinya. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW berkhutbah pada akhir Sya'ban. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Akan datang pada kamu ni, menaungi kamu satu bulan yang sangat agung, satu bulan yang sangat berkat. Dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan orang yang melakukan amalan sunat pada waktunya, pada bulan Ramadan itu, dibayar ganjaran pahala macam amalan fardu, dan sekiranya dia melakukan amalan fardu, digandakan pahalanya sebanyak 70 kali ganda amalan fardu. Masya Allah. Ini peluang yang sangat besar, maka jangan kita nafikan. Maka sebolehnya tunjukkan keinginan dan kesungguhan kita sebelum Ramadan, khususnya juga bila telah masuk dalam bulan Ramadan, malam pertama Ramadan. Kata para ulama, malam pertama kebanyakan orang ni dia lambat mengambil faedah malam pertama Ramadan. Mungkin antara maghrib dan isyak dia masih leka dengan makannya, dengan apa segala. Dia kata belum lagi isyak, belum lagi nak tarawih. Dia ingat mula Ramadannya adalah dengan tarawih. Tetapi hendaklah kita siapkan maghrib dan isyak itu, berdoa minta supaya dapat Lailatul Qadar, supaya dapat beramal sehingga hujung Ramadan, supaya kita bersungguh-sungguh dan berpuasa dengan puasa yang seperti mana Allah kehendaki. Biar kita dapat buat yang tu. Kadang-kadang kita puasa sekadar kita tak makan tak minum, tapi matanya tak puasa, telinganya tidak puasa. Hendaklah kita minta supaya aku, ya Allah, izinkan aku dapat berpuasa sebaik mungkin seperti mana yang kau kehendaki, ya Allah. Allah izinkan. Dan izinkan aku bangun qiyamul lail pada setiap malam-malam Ramadan seperti mana yang kau kehendaki, ya Allah. Dan izinkan ku bertemu dengan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Minta sentiasa. Dan pada malam tersebut, malam disebut sebagai Nazratullah, Allah merhati kepada hati hamba, dan siapa yang bersungguh minta demikian, pasti Allah akan tunaikan. Para hadirin rahimakumullah, itu benda yang telah kita kupas tentang persiapan Ramadan. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang bersungguh-sungguh tunjuk minat kita. Tunjuk minat kita untuk dapatkan anugerah di bulan Ramadan. Kalau kita tak endah, tak peduli dengan kedatangan Ramadan, tak peduli dengan persiapan Ramadan, mungkin nampak kita ni tak bersungguh. Nampak kita ni tak nak, macam tak nak pun. Maka kalau demikian, mungkin Allah tak beri kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Walaupun dia masuk dan solat dan beribadah di bulan Ramadan. Berapa ramai kata Nabi, kam min sa'imin laisa min siyamih, laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa faedah daripada puasanya, kecuali yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Itu je dapat, letih. Dapat itu je. Pahalanya tak ada, ganjarannya tidak ada, kelebihan akhiratnya pun tak ada. Rugi besar. Maka jangan kita sia-siakan demikian. Para hadirin rahimakumullah, ingin saya petik di sini, ambil kesempatan kuliah yang kita selalu bawa tentang kisah mukjizat baginda Nabi SAW. Satu kisah yang luar biasa. Memanglah bila sebut mukjizat ni, peristiwa luar biasa lah. Peristiwa luar biasa ni maksudnya yang tak masuk akal, tak logik. Cerita tak logik, cerita tak masuk akal. Jangan pula tuan-tuan petikai, apa cerita tak logik, tak boleh fikir, tak betul lah tu. Tak, memang perkara mukjizat khariqul lil adah. Benda yang bercanggah dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan, binatang takkan boleh cakap dengan bahasa manusia, tapi berlaku pada Nabi. Itu mukjizat. Bercanggah dengan adat. Adat biasanya binatang mana faham cakap manusia. Kecuali yang dilatih itu lainlah, kan? Ni cakap dia boleh faham, tapi berlaku pada Nabi, itu mukjizat khariqul lil adah. Benda yang bercanggah dengan adat kebiasaan. Satu peristiwa yang aneh yang berlaku di zaman Nabi SAW, iaitu tentang 2 ekor kambing yang liar. Nabi ni Masya Allah, sehingga apa je berlaku pada sahabat-sahabat semua nak mengadu pada Nabi. Walaupun sekecil perkara pun dia nak mengadu pada Nabi.
Ini cerita benda yang remeh, yang kalau kita kata, buat apa kau nak bercerita pada Nabi hal demikian? Apa dia diceritakan? 2 ekor kambing yang liar, yang mengamuk, sampai tuan dia pergi mengadu pada Nabi tentang kambing dia liar. Kau kan remeh. Tapi nak sebutnya Nabi SAW tetap layan umatnya. Walaupun dengan perkara yang remeh, yang patutnya kau selesai sendirilah, kambing liar tu. Kau peternak kambing, takkan tak tahu nak jaga kambing. Tapi itu pun nak mengadu hal pada Nabi SAW. Manjanya para sahabat kepada Nabi SAW. Dan Nabi tak pernah mensia-siakan permintaan para sahabat. Jadi ini di sini tajuk ni pun kita dah boleh buat kesimpulan bahawa setiap benda Nabi lebih suka orang yang bermanja dengannya, bermanja dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diajar kepada kita supaya bermanja dengan Allah. Minta doa. Minta apa pun hajat kita sekecil mana pun, minta, angkat tangan pada Allah, minta pada Allah, manja dengan Allah. Minta supaya Rasulullah beri pertolongan syafaat pada kita. Sehingga benda nak makan nasi depan mata dah pegang dengan tangan, nak suap masuk mulut pun, minta pada Allah dulu. Minta rezeki pada Allah, minta berkat pada Allah Ta'ala. Minta. Kan? Nak masuk tandas dah, nak buang qada hajat kita pun, nak masuk tu, minta dulu pada Allah Ta'ala dengan doa-doa supaya kita terhindar daripada bahaya bencana. Dan begitulah diajarkan kepada kita. Para sahabat satu ketika, riwayat sana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ada seorang daripada seorang Ansar. Dia sebut orang Ansar ni orang Madinah Al-Munawwarah. Dia ni ada banyak kambing, tapi berlaku kes ni 2 ekor kambing dia. Yang jantan tiba-tiba menjadi mengamuk, liar, nak liar, degil. Kalau kambing lain dihalau jadilah, dia akan keluar ikut kumpulan. Ni 2 kambing ni tak nak ikut arahan tuan dia. Dia mengamuk, kan? Dan akhirnya tuan dia berjaya kurung 2 ekor kambing ni dalam kandang masing-masing. Kandang yang berlainan. Dan kunci pintu. Akhirnya tuan dia lari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Ketika tu Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba dia datang minta tolong. Para sahabat pun rasa macam ini satu bahaya besar, nak minta tolong dengan Nabi, ataupun bencana besar nak minta tolong dengan Nabi. Rupanya nak cerita kambing dia liar, benda remeh. Maka dia pun mengadu pada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, sungguhnya aku datang ni nak membawa hajat aku, nak cerita hajat aku. Kambing aku 2 ekor tu menjadi liar dan aku dah kurung dalam kandang. Jadi aku ingin engkau tolonglah pergi doa untuk kambingku. Suruh Nabi doa kat kambing dia supaya jangan jadi liar lagi, bagi jadi jinak seperti sebelum dan seperti kambing yang lain. Baginda pun terus ajak sahabat, jom bangun ikut aku. Tengok, walaupun permintaan tu patut, tak payahlah kau settle lah sendiri, ataupun ajaklah jiran kau tangkap sembelih ke kan, kambing. Tapi tak, Nabi tetap layan segala permintaan para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi terus bangun ajak sahabat, jom ikut aku. Para sahabat yang ada depan Nabi pun bangun lantas dan terus ikut Nabi SAW. Baginda pergi suruh Arab Badui tadi, tunjuk mana kambing kau. Arab Ansar tadi, tunjuk mana tempat kambing tu. Dia tunjuk, ni kandang, ni kambing seekor pertama, yang ni yang kedua. Maka Nabi kata, buka pintu kandang tu. Dia dah rasa takut kambing ni sondol Nabi, kan? Kambing liar ni bahaya, dia boleh sondol. Jadi dia takut Nabi kena sondol dengan kambing tu, bahaya, boleh patah kaki, boleh sakit dan sebagainya. Dia macam teragak nak buka. Nabi kata buka. Nabi tegas sekali lagi, buka pintu kandang tersebut. Kami tu duduk depan pintu je, bila buka ni memang serbu terus. Maka terus dia pun dah arahan Nabi, dia pun bukalah pintu tersebut. Bila buka, kambing tu meluru kepada Nabi SAW, tapi terus berhadapan dengan Nabi SAW. Dan terus dia melipat kakinya dan tunduk kepalanya, sujud di hadapan kaki Nabi SAW. Sujud kepada Nabi, kambing tu. Dia pula kenal Nabi. Dari mana dia kenal? Ini alam. Rahmatan lil alamin. Membawa rahmat seluruh alam. Berarti seluruh alam ini dapat faedah daripada datang Nabi, dan mereka kenal Nabi SAW. Pokok batu. Dan riwayat Imam Muslim menceritakan bahawa Nabi kata, wallahi demi Allah, aku boleh kenal, aku boleh cam mana pokok yang masa kecil dulu dia bagi salam ke aku,
Mana batu yang masa kecil aku lalu dia bagi salam. Aku boleh tahu batu ni pernah bagi salam kat aku. Pokok ni pernah bagi salam pada aku. Dalam riwayat Imam Muslim. Okey, cerita kambing tadi, terus dia datang pada Nabi SAW dan tunduk kepalanya, letak dahi. Letak ke dahinya. Dia mungkin akak kaki, letak dahinya ke bawah lantai, ke tanah, sujud depan Nabi SAW. Maka Nabi kata, kamu ada tali tak? Minta kat tuan dia. Tuan dia bawa tali, buat apa ya Rasulullah? Aku nak ikat supaya engkau boleh pegang kambing ni. Kan? Jadi Nabi pun letaklah ikat kat tengkuk kambing tersebut tali dan serah, nah ambil kambing ni pada engkau. Nah, sejak tu biasanya dia ni bila pegang kambing itu akan liar. Tapi bila setelah sujud dengan Nabi, kambing itu datang sujud pada Nabi SAW dan Nabi serah pada tuannya, sejak tu kambing itu jadi jinak, jadi baik je, jadi taat je. Kan? Seterusnya Nabi kata, mana seekor lagi? Sana, kandang yang kedua. Nabi kata buka. Dia pun terus buka dan begitulah kambing terus sujud depan Nabi seperti yang pertama tadi. Dan Nabi suruh ambil tali dan ikat kepalanya dan serah kepada tuannya dan terus jadi jinak, jadi baik, tidak lagi liar seperti sebelum. Inilah cerita baginda Nabi SAW yang mana kambing itu sanggup sujud kepada Nabi dan kenal Nabi SAW. Banyak cerita yang seumpama ini. Seperti dalam cerita yang kedua, iaitu hadis tadi, cerita tadi dalam riwayat Al-Baihaqi dan juga Haythami letak dalam kitab Majma'uz Zawaid, riwayat dan juga riwayat Imam At-Tabarani. Dalam sanadnya perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai. Maksud hadisnya hadis sahih yang boleh diterima riwayat tersebut. Sebenarnya kisah yang kedua juga kisah kambing. Satu ketika riwayat riwayat Sayyidina Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' ini sebagian ulama mengatakan dia juga pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi. Maka kami bersama, dia cerita satu ketika kami bersama dengan Nabi SAW dalam satu musafir, rombongan. Lebih kurang 400 orang. Rombongan kami lebih kuranglah 400 orang. Maka kami singgah di satu tempat yang tidak ada air, sumber air. Tak ada air langsung. Semua dah rasa dahaga, tengah padang pasir. Hal ini meresahkan para sahabat. Dah gelisah, macam mana nak ambil air ni? Air tak ada, macam mana nak minum? Dahaga. Maka mereka pun mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami dah dahaga, tak nak ambil air, tak ada air. Tapi sebelum mengadu, Nabi dah tahu dah. Nabi dah dapat rasa, dapat kenal pasti yang sahabat ni nak sangat cari air kerana dahaganya. Kemudian dalam Nabi duduk rehat di tengah padang pasir, datang seekor kambing kecil. Kambing yang kecil tapi dah ada tanduk, kan? Dan datang kepada Nabi, berdiri di hadapan Nabi SAW. Tak tahu dari mana kambing tu. Maka baginda memerahlah. Baginda pun pegang dia dan usap di bawah tempat susu tu. Tiba-tiba tempat susu terkembung dan Nabi perah susu tersebut. Dan Nabi edarkan kepada seorang-seorang sahabat minum. Bayangkan 400 orang nak minum daripada seekor kambing. Kalau ikut akal tak mungkin. Sekali susu perah tu mungkin dapat 2 orang, 3 orang ataupun 5 orang. Dah habis dah. Ni 400 orang. Maka Nabi bahagi. Semua dapat minum sekenyang-kenyangnya minuman tersebut. Sehingga dah selesai, semua dapat minum daripada sumber seekor kambing je. Maka Nabi terus panggil Nafi'. Wahai Nafi', kau jaga kambing ni. Simpan kambing ni, mungkin esok kita boleh guna lagi untuk dapat susu dia. Tapi Nabi pesan lah, kau jaga elok. Aku nampak macam kau ni tak mampu nak jaga kambing, tapi kau jagalah. Nabi dah cerita dah. Nampak isyarat dah. Iaitu Nabi kata, aku nampak kamu ni macam tak mampu nak jaga kambing. Tapi tak apalah, kau jaga. Sebab ketika tu dia berkhidmat dengan Nabi. Dia pun, Nafi' pun jagalah. Dia ambil tali, dia ikat kat tengkuk, ikat dekat pokok. Kan? Kira-kiranya macam takkan terlepas lah kambing, mana boleh nak buka ikatan. Jadi waktu malam dia pun terlena tepi kambing tersebut, dekat-dekat dengan kambing, nak jaga kambing tu. Terlena. Dan tiba-tiba bila dia bangun pagi besok,
bangun di awal pagi, dia tengok kambing dah tak ada. Tinggal tali itu macam orang buka tali tengkok kambing tu, terlerai kat situ. Maka dia pun pergi mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, aku dah ikat sungguh-sungguh daripada tengkoknya kepada pokok ni, memang takkan mungkin dia boleh lepas. Dan di tengah padang pasir ni, maksudnya tak ada lah orang nak curi kambing ke, para sahabat semua. Aku dah ikat sungguh, aku jaga dekat dengan dia pula. Kalau orang datang curi pun, mungkin aku dengar dan boleh bangun. Tapi tak dengar apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba aku bangun pagi, tengok kambing dah terlepas, tali masih ada kat situ. Maka Nabi senyumnya. Nabi senyumnya dengan cerita Nafi' tadi. Maka Nabi kata, wahai Nafi', orang yang membawa kambing tu datang, dialah yang bawa balik. Kambing tadi datang tak ada siapa bawa pun. Maksud Nabi, malaikat yang bawa kambing tu kepada Nabi SAW, dialah yang ambil balik. Dialah yang ambil pulang semula kambing tersebut. Jadi itu satu perkara yang luar biasa berlaku pada Nabi, sehingga daripada sumber seekor kambing dapat minum susunya sehingga 400 orang. Dengan kenyang pula tu minuman. Bukanlah suatu benda yang minum sikit-sikit, seteguk-seteguk, tidak, tapi sekenyang-kenyangnya. Masya Allah. Itu peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW yang luar biasa. Maka ini menunjukkan bahawa alam ni sentiasa kenal siapa Nabi SAW. Dan binatang pun termasuk daripada alam. Dan juga malah rahmatan lil alamin itu ditafsirkan oleh para ulama, rahmat kepada seluruh alam, termasuk orang kafir pun dapat rahmat kedatangan Nabi SAW. Binatang, batu, dunia seluruhnya, apa yang hidup dalamnya, semua dapat rahmat daripada datangnya Nabi sebagai pembawa rahmat. Orang kafir macam mana dapat rahmat? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ada 100. Allah peruntukkan satu je untuk kegunaan di dunia ni. Kegunaan di dunia ni. Dan satu itulah dikongsi oleh semua penduduk dunia ni, termasuk yang kafirnya. Bila datang Nabi SAW, dialah melebarkan lagi rahmat. Orang kafir pun dapat merasai rahmat. Bagaimana keadaannya? Iaitu dikatakan orang kafir, kalau zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, bila mereka menentang Nabi mereka, Allah dah turun bencana on the spot, terus mati semua. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh menentang Nabi Nuh doa, semua datang banjir, semua kafir mati. Nabi Hud, didoa oleh Nabi Hud, kaumnya Ad, datang taufan, habis semua lebu, dibadai oleh taufan. Kaum Nabi Yunus alaihissalam, kaum Nabi Saleh, datang peti, habis semua mati. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, Nabi tak nak macam tu. Walaupun layak dah orang Taif ni kena bencana on the spot kerana buat pada Nabi baling batu berdarah. Orang Mekah pada peringkat awal seksa orang Islam, sekat Nabi, hina maki Nabi. Patut dah kena layak dah kena bencana Allah. Tapi Nabi minta, ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau turunkan azab pada mereka kerana mereka ni masih tak faham tentang Islam. Tolong jangan bagi azab. Nabi harap lagi mudahan mereka ni tak terima Islam pun, anak cucu nanti yang menerima Islam. Ini rahmat Nabi. Walaupun orang kafir, dia dapat merasai juga. Tak terus Allah datangkan bencana azab seperti mana umat-umat yang terdahulu. Maka daripada rahmat tersebutlah dirasai oleh segala binatang. Dan malah disebut dalam hadis yang lain bahawa binatang ni bukan hanya kenal Nabi, tapi mereka juga mendoakan untuk orang yang buat baik. Sehingga disebutkan orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu, orang yang menuntut ilmu, semuanya didoakan oleh segala makhluk. Sehingga disebut oleh Nabi, hatta hitanul fil bahri, sehingga ikan yang duduk dalam laut pun, dalam air pun doakan kebaikan sampai kepada orang yang buat baik, orang yang mengajar kebaikan, yang belajar kebaikan. Semut dalam lubang tanah pun, dia pun doakan kebaikan. Pokok ranting-ranting doakan kebaikan. Kenapa tuan-tuan? Apa kaitan mereka dengan orang yang buat baik, yang mengajar kepada kebaikan dan membelajar kebaikan? Kerana mereka dapat merasai kebaikan
Kerana bila ada orang mengajar baik, orang jadi baik, dia tak akan buat zalim. Bila tak buat zalim, Allah tak turun bencana. Semut pun selamat, ikan pun selamat. Bila mereka tak ada kebaikan, diajar kebaikan, Allah mungkin turun bencana, turun azab. Ikan pun kena azab, semut pun kena azab, semua kena azab. Jadi mereka ni seolah berterima kasih kepada orang yang buat kebaikan. Maka lebih-lebih lagi lah dengan Nabi Muhammad SAW, mereka kenal walaupun binatang buas sekalipun tetap kenal. Ada kisah seekor serigala yang datang kepada Nabi SAW. Serigala yang datang pada Nabi, yang serigala liar lah, datang kepada Nabi SAW. Ketika tu Nabi duduk dengan sahabat, baru selesai solat. Dia berdiri tunggu dekat dengan Nabi. Nabi selesai bersalam, serigala duduk dekat dengan Nabi. Semua sahabat jadi takut. Takutlah serigala. Mungkin dia akan baham kerana dalam keadaan nampak dia kurus dan kelaparan. Terjelir lidah dia kerana kelaparan tadi. Biasa boleh serang dan bahaya. Dan terus Nabi tanya pada sahabat, kamu ada sesuatu dah? Serigala ni datang minta hak dia. Minta hak dia, iaitu makanan. Minta makanan daripada kamu ni. Dia datang ni. Kamu ada sesuatu yang boleh bagi pada dia? Kalau kamu tak bagi, mungkin dia akan serang kamu. Kan? Maka para sahabat bergegas cari ambil makanan, bagi pada dia. Selamatlah mereka. Dan begitu nak sebutnya, bahawa serigala tu tak terus datang terkam terus, kerana dia kenal ini adalah sebaik-baik manusia, baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan para hadirin sekalian, kalaulah alam ni kenal Nabi, dan mereka juga bersalawat kepada Nabi, seperti dalam hadis kisah, banyak ceritalah kisah binatang-binatang juga bersalawat kepada Nabi SAW, maka kita yang hidup, yang sudah pasti kita nak menumpang selamat dengan syafaat Nabi SAW. Kenapa kita tak mau mengambil peluang, khususnya pada hari yang mulia ni, Jumaat? Nabi nak menanti-nanti ni. Nabi menanti-nanti kedatangan salawat kita. Nabi menunggu-nunggu kedatangan salawat kita. Maka sementara tuan-tuan sedang menunggu dalam waktu Jumaat ini, sambil-sambillah mulut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun dengan apa-apa lafaz salawat sekalipun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Ada salli dan sallim. Kerana tuan-tuan nak ada ibadah kita ni langsung tak di-reject oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tak nak? Semua kita harapkan demikian, supaya salat kita tak ditolak oleh Allah. Berapa ramai yang hadis yang tadi kita sebut, orang yang puasa di-reject puasanya, tak dapat apapun. Yang dapat lapar dahaga. Dan begitu juga salat, berapa ramai orang yang qiyam, bangun sembahyang, tapi apa pun tak dapat, kecuali dia hanya bangun berdiri, dia dapat. Bangun tengah malam, bangun je lah dapat, tapi ganjarannya tidak ada, pahalanya tidak ada. Ramai orang demikian. Kita tak tahu salat kita bagaimana, kita tak tahu puasa kita bagaimana, kita tak tahu amal ibadah kita bagaimana. Tetapi ada satu amalan yang sudah pasti Allah terima, walaupun dia riak, walaupun dia takabur, walaupun dia ujub, tapi bila dia buat amalan tersebut, pasti Allah juga terima. Tak seperti amalan lain. Sedekah kita kalau riak, mungkin Allah tak terima. Salat riak, mungkin tak terima, ditolak oleh Allah, kecuali kita istighfar, minta ampun. Tapi satu amalan ni Allah takkan tolak langsung. Walaupun engkau buat amalan dalam keadaan riak, nak menunjuk pada orang, takabur, riak, ujub, sum'ah, tetap Allah terima. Itu yang disabdakan oleh Nabi, kullu amali ummati baina maqbulatun wa mardudah. Amalan umatku ni sama ada diterima ataupun ditolak oleh Allah Ta'ala. Illa salata alayya, kecuali salawat kepada aku. Kamu punya salawat kepada aku, fa innaha maqbulatun la mardudah. Pasti Allah terima dan takkan tolak. Pasti Allah terima dan takkan tolak. Kenapa kalau kita fikir dari sudut Allah boleh terima terus salawat, tetapi yang lain mungkin terima tak terima? Kerana salawat itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Yang terakhir kita nak sebut, perbuatan Allah itu adalah amalan Allah. Kita yang salawat, kenapa kita kata amalan Allah? Tak, apa lafaz salawat yang tuan-tuan sebut? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang salawat?
Kita request ya tuan-tuan, kita request, ya Allah tolong sampai kepada Nabi Muhammad salawat. Allah yang sampaikan salawatnya. Allah yang salawat pada Nabi. Kita request, ya Allah tolong sampaikan salawat pada Nabi. Sampaikan salam kami pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampaikanlah salam. Jadi Allah sendiri yang sampaikan salawat, takkan Allah nak tolak amalannya sendiri. Begitulah hikmah yang disebutkan salawat ni adalah amalan yang pasti diterima. Perbanyakkanlah salawat supaya orang yang amalannya tetap terima, mudah-mudahan yang lain bersama dengan dia juga diterima. Tuan-tuan duduk untuk solat Jumaat, mungkin Jumaat kita tah-tah riak, tak diterima, ditolak, tapi kerana salawat kita banyak, salawat tu Allah terima, sekalilah Allah masuk sekali dengan sembahyang kita, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Seperti kata para ulama, orang yang berdoa belum tentu diterima, tetapi salawat sudah pasti diterima. Salawat Nabi sudah pasti diterima. Sebab itulah kalau kita nak berdoa, biar di kepala awalnya salawat, di penghujungnya juga salawat. Penamat kan, wassalallah kita sebut tamat doa kita. Jadi yang awal Allah wajib terima, mesti terima. Yang akhir pun Allah terima, takkan yang tengah-tengah Allah nak tolak. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah terima semua sekali, insya-Allah. Perbanyakkanlah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat. Azamlah setiap hari Jumaat tuan-tuan, setiap malam Jumaat, mula maghrib semalam tadi, kita kalau boleh niat, ya Allah aku berazam seboleh-bolehnya nak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 sehari Jumaat ini, 2000 dan berapa banyak yang kita merasa mampu buat. Azam insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan tunaikan kehendak dan permintaan kita dan beri taufik kekuatan pada kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Jumaat ini sangat berharga bagi kita dan menjadi asbab Allah terima amalan kita, asbab berkat turun, dan berkat itulah yang membawa kita kejayaan di bulan Ramadan. Dan seboleh-bolehnya satu lagi tuan-tuan, nak sebut akhir dah, tapi ada satu benda nak sebut lagi juga. Adalah kita juga perbanyakkan solat taubat pada penghujung-penghujung Syaban, agar kita tidak membawa beban-beban dosa masuk melangkah di bulan Ramadan, supaya bila kita ringan melangkah kaki di bulan Ramadan, mudah kita nak buat benda yang baik. Kerana kita rasa beban nak buat ibadah, ada sesuatu yang jadi halang. Seperti mana kalau orang ni, contohnya ahli sukan ni, mesti dia tak akan bawa beban, dia tak akan nak lari pecut 100 meter, dia tak akan gantung beg belakangnya 1 kilo tuan-tuan, tak ada. Dia pakai baju nipis, kasut nipis, ringankan badannya supaya dia laju dan menang. Begitu seumpamanya, contoh mudah, supaya kita melangkah masuk Ramadan dengan ringan, terus melakukan amal ibadah dengan baik, dengan lengkap, diterima oleh Allah, ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan bersungguh-sungguh bukanlah separuh jalan, sehingga penghujung Ramadan, sehingga malam Lailatul Qadar insya-Allah. Ringankan beban dosa kita dengan perbanyakkan kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini seolah-olah Ramadan yang terakhir dalam hayat kita, kita bersungguh-sungguh dalam membuat satu amal ibadah yang terbaik, dan jadikanlah Ramadan yang terbaik daripada sebelum-sebelumnya. InsyaAllah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waqtina bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum.